أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ayat yang saya bacakan tadi ayat 122 dalam surah Al-Baqarah. Bertemu lagi kita tuan-tuan dan puan-puan, apa khabar semuanya? Sihat ya? Alhamdulillah sihat. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bergabung dengan kita rancangan My Quran Time, dan insya-Allah hari ini kita akan terus lagi belajar dan belajar memahami Al-Quran, belajar tajwid Al-Quran, dan juga mudah-mudahan memberi kekuatan dan inspirasi kepada kita untuk kita terus mengamalkan Al-Quran. Kata Nabi SAW daripada Abdullah bin Mas'ud, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'ashri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifu harfun wa lamu harfun wa mimu harfun." Maksudnya, sesiapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka baginya satu kebaikan menyamai 10 gandaan. Tidaklah aku katakan yang alif, lam, mim itu satu huruf, bahkan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Hadis riwayat Al-Imam Tirmizi, dan mengatakan bahawa hadis ini adalah hadis hasan, wallahu a'lam. Maksudnya Nabi SAW memberi galakan kepada kita untuk kita baca Al-Quran. Satu huruf kita baca dapat 10 gandaan. Alif 10, lam 10, mim 10. Bayangkan hari ini kita nak baca muka surat 19, berapa huruf kita ada. Itulah kasihnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka hari ini saya tak keseorangan, kerana guru tadabbur kita ada. Kalau saya yang tadabbur nanti berterabur nanti, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, hari ini kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Al-Ustaz Tuan Fazrul kita. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Sihat Ustaz ya? Saya sebenarnya nak Ustaz kalau boleh terus sampai ke hujung rancangan. Ustaz, kan? jangan Boleh. macam begitu. Saya memerhati begitu, jadi bisa saya berehat ya begitu, masya-Allah. Jangan begitu Ustaz. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Moga-moga Allah menambahkan ilmu saya, ilmu tuan-tuan kita semua pada hari ini. My Quran Time, baca faham amal pada hari ini Ustaz ya. Kita meneruskan pada halaman yang ke-19. 19 dah. Ya. Kita dah berada di hampir-hampir siri ataupun musim kita yang pertama, ataupun dah berada di akhir-akhir juzuk 1 Ustaz. Nak habis juzuk 1 ya, maksudnya kalau katakan musim pertama ni dah di hujung, sama ada kita menang ataupun kalah, menuju puncak ke tidak, ya. Kita doakan pada tuan-tuan yang berada di rumah terus istiqamah. Jom ingatkan kepada rakan-rakan yang mungkin hari ini dia terkejar-kejar ke, terlupa ke, boleh tuan-tuan share, beritahu dekat WhatsApp, sharekan link di WhatsApp. Kadang-kadang mungkin kalau di Facebook dia tak buka Facebook, ya, boleh kongsikan. Dan kita ingin meneruskan sesi kita pada hari ini dengan Ummul Quran Al-Fatihah dipimpin oleh Ustaz. Baik, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim,
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tarmizi membacakan bersama dengan tuan-tuan berada di rumah surah Al-Fatihah. Dalam segmen Fatihah kali ini kita nak melihat daripada apa yang kita baca sebentar tadi Ustaz ya, bila bercakap tentang kita ingin menjadi orang yang diberi nikmat ya, siratal ladzina an'amta alaihim, yang diberi nikmat, yang engkau berikan nikmat ya Allah, bukan di kalangan orang yang dimurkai dan disesatkan. Maka sebenarnya surah Al-Baqarah ini panjang ya, menceritakan tentang orang-orang yang dimurkai ya. Selepas 19 halaman, tuan-tuan saya yakin dah berkali-kali diingatkan bahawa sebenarnya Bani Israel ini pernah mendapat hidayah, pernah berpeluang dengan hadiah terbaik daripada Allah dengan dihantarkan rasul-rasul kepada mereka, tetapi kerana mereka tidak menghargai hadiah ya, dia rasa hadiah ini kurang bermakna ya, dia tidak cakap terima kasih kepada Allah SWT, malah ekstrimnya sampai dia membunuh, sanggup membunuh pada pembawa hadiah Ustaz. Masya-Allah. Orang bagi hadiah pada dia boleh bunuh orang yang bawa hadiah. Ini memang, tetapi perkara itu bukanlah perkara yang mustahil, perkara itu ada berlaku pada zaman sekarang. Itu sebabnya bila kita bercakap tentang panduan ini, kita nak tengok apakah sambungan pada halaman 19. Jom kita saksikan sinopsis bermula ayat 120. Pada ayat 120 hingga 121, Allah mengingatkan agar kita tidak mengikut kaum Yahudi dan Nasrani ya. Jangan ikut al-Yahud walan Nasara. Yahudi dan Nasrani ini kerana apa? Kita akan baca sebentar lagi. Diikuti dengan Allah mengingatkan tentang nikmatnya dan mengingatkan tentang hari akhirat. Nikmat yang telah berlaku, akhirat yang akan berlaku. Mengapa Allah ingatkan? Sebagai kesimpulan Ustaz ya. Cerita Bani Israel disimpulkan pada ayat 1 2 3 dan kemudian disambung dengan kisah baru ya. Kalau kita tengok kisah Nabi Adam, bapa kepada manusia, kisah Bani Israel, kisah anak kepada Israel kan, Bani Israel, kemudian bawa balik pada ayah iaitu Ibrahim. Nanti di hujung sekali rasa-rasanya Ustaz, kalau ada ayah, anak, ayah, bahagian akhir ialah anak. Siapa anak tu nanti kita kena tengoklah bila kita baca pada juzuk kedua, ketiga. Jom kita baca dulu pada hari ini ayat 120 sehingga ayat 123. 123. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Ya, seperti yang kita sebutkan di awal tadi, kita berada di muka surat 19 dalam saya. Zaman hari kita belajar, kita ada dalam sehelai. Satu helai lagi untuk kita habiskan juzuk 1. Hari ini kita berada di muka surat yang ke-19. Kita nak baca ayat 120 hingga ayat 123. Mari sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, kita baca. Saya nak mulakan bacaan untuk pertama kali ini Ustaz dengan saya nak baca Tarannum Sabah. Tapi ayat ini satu penegasan, saya kata salah saya di permulaan ini, satu penegasan juga Jadi saya rasa saya baca dengan Tarannum Jiharkah lah. Jiharkah ataupun Ajam kan. Okey, baik. Jom sama-sama kita baca insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك
بصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون صدق الله العظيم. Surah Al-Allahul Azim, terima kasih diucapkan pada Ustaz membacakan ayat 120 hingga ayat ke-123 bersama dengan tuan-tuan. Kita melihat kepada kesimpulan akhir, ya, bukan surah Al-Baqarah tetapi kesimpulan cerita tentang Bani Israel. Dia ada kisah ayah tentang Adam, anak Bani Israel, ayah Ibrahim, satu lagi itu anak yang kita akan lihat nanti Ustaz, ya, itu perjalanan apa yang ada dalam surah Al-Baqarah 286 ayat, dan kita sekarang ini berada pada ayat 120. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu wahai Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar, dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai padamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah SWT. Kalau kita melihat kepada ayat sebelum ini, ya, kalau ayat 119 itu bercakap tentang Nabi ini menyampaikan kabar gembira dan juga amaran. Dan Nabi ataupun kalau kita berdakwah, tuan-tuan sekalian, kita tidak ditanya tentang apakah hasil orang ini beriman ke tidak beriman. Allah tak tanya. Allah memujuk pada Nabi, memujuk pada kita bahawa yang penting kita buat kerja kita. Ya, proses untuk kita beri kabar gembira, dan kalau katakan ada amaran daripada Allah, kita sampaikan, itu sahaja. Maka ketika kita cuba untuk mempengaruhi, Nabi ingin mempengaruhi kepada orang-orang Yahudi di Madinah itu saatnya, mereka masih lagi tak nak dengar cerita. Ya, tak nak dengar, masih degil. Sebenarnya adakah saya ni tak sampaikan betul-betul? Jadi sebenarnya ada lagi satu rahsia, iaitu pada ayat 120, sebenarnya Yahudi dan Nasrani ini dia tidak akan redha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mungkin redha ataupun dia rasa kalau zaman sekarang ni Ustaz, ya, bukan Islam, dia kata oh Nabi Muhammad ni sebagai pemimpin yang bagus, ayah bagus, apa lagi, sebagai jiran bagus, semua bagus. Tetapi ada satu perkara yang orang bukan Islam zaman Nabi, zaman sekarang, kalau dia tidak betul-betul beriman, dia tak mudah menerima satu perkara, iaitu Nabi sebagai Rasul. Ya, dia boleh cakap Nabi, kalau kita tengok contohnya Michael Hart, dia kata the top 100 people yang most influential, ya, yang paling berpengaruh, dia letak Nabi Muhammad nombor 1. Ya, tetapi adakah dia mengakui Nabi sebagai Rasul? Kan, kecuali apabila kita orang tersebut beriman, ya. Kerana apa? Mereka nak Nabi ataupun orang Islam ini mengikut pada millah, jalan hidup mereka. Dia dapat ikut mereka saja dah cukup dah, ya, dari segi terutama dari segi gaya hidup dan akidah. Jadi katakanlah Allah mengajarkan inna hudallahi huwal huda. Petunjuk yang betul-betul bukan petunjuk daripada Yahudi, Nasrani, daripada manusia, tetapi petunjuk daripada Allah. Masya-Allah.
hadiah yang kita nak. Ya, pasal hadiah ini yang paling berharga, tidak ada yang lebih berharga. Wala ini taba'ta, ayat Allah mengingatkan jika seseorang, jika kamu mengikut kepada hawa nafsu selepas dapat ilmu, maka tidak ada pelindung, tidak ada pertolongan daripada Allah. Allah memberi warning kepada siapa? Kepada Nabi, ya, memberi tahu pada sahabat bahawa cari je lah hadiah daripada Allah. Ya, cukuplah, itu paling tinggi hadiahnya, paling bernilai, paling lah, ya, yang positif. Dan bila dah dapat perkara ini, jangan ikut pada hawa nafsu. Pasal apa? Pasal Bani Israel ini, ya, sama ada Yahudi ke Nasrani ini, mereka dah dapat ilmu. Tapi isunya ialah mereka ada sesuatu yang mereka lebih utamakan. Dia nakkan Allah tolong ikut cakap saya, bukan saya ikut cakap Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ayat 120. Jadi Allah memuji kepada siapa? Ya, Allah memuji kepada orang yang beriman. Ya, bila dia dapat kepada ilmu, dia alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih. Ya, mereka itu membaca ataupun diberikan kitab, membaca tilawah Al-Quran dengan sebenar-benar tilawah, mereka itulah yang beriman pada Allah, mendapat pertolongan dan menjadi wali kepada Allah SWT. Allah cakap kat situ. Menariknya ayat ini Ustaz, ya, bila bercakap tentang alladzina atainahum, ya, dia dalam Quran ni ada je bila Allah cakap alladzina utul kitab. Betul. Tapi di sini alladzina atainahum, ya, bila ada perkataan ataina, na itu kami berikan, itu tandanya Allah beritahu, kami bawakan, Allah bangga dengan orang yang buat apa? Yatlunahu haqqa tilawati. Apa maksudnya tuan-tuan? Tilawah Al-Quran seperti tuan-tuan. Masya-Allah. Tuan-tuan ikut ini, ya, baca, kemudian ikuti dengan apa? Faham. Ikuti dengan apa? Ikut. Kita akan tengok perkataan pada hari ini. Sebenarnya itulah aktiviti yang Allah sendiri bangga. Allah beri kitab dan Allah gunakan perkataan atainahum. Na itu merujuk pada kami, nahnu, ya. Allah melibatkanlah kepada malaikat-malaikat untuk menyampaikan perkara ini. Tetapi kalau tempat di mana seseorang tu degil, Ustaz, ya, Allah tak cakap atainahum, Allah cakap utul kitab, diberikan kitab je. Siapa? Diberi je. Macam kalau ada hadiah, bagi hadiah agak tapi bagi je. Kan? Tapi kalau orang ada hadiah dan dia bangga, dia tahu dia kalau bagi Ustaz Tirmizi, mesti Ustaz Tirmizi akan ucap terima kasihnya, kemudian apa, ambil gambarnya, apa sebagainya. Jadi teruja nak buka. Jadi dia beritahu, saya bagi hadiah kasut pada Ustaz Tarmizi contohnya, kan. Okey, jadi terima kasihlah, ya, bagi siapa yang sudi menghadiahkan pada Ustaz Tarmizi, kepada saya, pada Ustaz Tirmizi, on the way lah Ustaz, ya. Terima kasih, ya. Nanti insya-Allah lah kita pakailah Ustaz, ya. Moga-moga itu adalah saham bersama kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi di sini sebenarnya Allah cakap, tapi siapa yang kufur, ya, kepada kitab itu sendiri, faulaika humul khasirun. Ini yang paling rugi. Paling rugi. Allah memberi warning kepada Bani Israel, kepada kita semualah, ya, dengan ayat ini. Dan dia diikuti dengan ayat 122 123 ini. Dia ayatnya lebih kurang sama seperti ayat 47 48. Betul, Ustaz. Opening pada kisah Bani Israel. Ya. Ulang kalau perkataan ini, kalau minta ustaz baca sekali lagi Ustaz, ya, ayat 122 tu. Nanti tuan-tuan sambil itu buka kepada ayat 47. Ya. 47, ya. Sekejap kita buka sama-sama. Ini namanya interaksi dengan Al-Quran Ustaz, ya. Dia lagi kita baca, nanti kita akan nampak dia patah balik ke sana ke sini. Itu adalah kaedah Al-Quran. Okey. Ayat 47, muka surat 7. Itu muka surat 7. Ya. Sekarang nak minta ustaz baca ayat 47. Sambung juga dengan ayat 40, bukan, ayat berapa tadi? 122. 122 dengan ayat 123. Okey. Ya. Tuan-tuan bandingkan dengan 47 dan 48. Okey, tuan-tuan tengok muka surat 7. Kan? Saya baca muka surat 19. Yes, betul, betul. Okay. Nanti cari perbezaannya. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة
ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. Sadaqallahul Azim. Dua ayat itu adalah kesimpulan kepada kisah Bani Israel. Pada peringkat awalnya dibuka seawal ayat 40 dan kemudian ayat 47 48 itu sama ayatnya dengan ayat 122 sebentar tadi Ustaz ya. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini. Di sana tadi Allah bukakan ingat. Kemudian macam mana mereka nak ingat? Mereka nak ingat perkara tersebut, mereka kena baca dalam Al-Quran. Itu sebabnya kita bawa 10 Ustaz ya. 10 yang kita dah bincang sebelum ini, panjang tu. Sebenarnya nak ingat betul-betul dia kena baca bukan Taurat, dia baca Quran. Al-Quran, masya-Allah. Dia baca Quran. Dia bukannya baca Taurat dapat pasal benda tu tak berlaku lagi. Dia bila dapat tu kemudian senarai itu disenaraikan dalam Al-Quran. Okey. Sama ayat 122 dengan ayat 47. Tetapi ayat 123 ya, apa maksudnya? Kita baca dulu. Dan takutlah kamu pada hari tidak seorang pun dapat menggantikan orang lain sedikit pun, tebusan tidak diterima, bantuan tidak berguna baginya dan mereka tidak akan ditolong. Ya. Perkataannya apa? Takutlah yauman, hari di mana tidak diterima tebusan, tidak bermanfaat syafaah. Masya-Allah. Ayat 48 dia mula dulu dengan syafaah, kemudian baru adl. Masya-Allah. Ya. Ada berbeza kat situ ya. Jadi apa bezanya? Kalau ayat sebelum ini ayat 48 itu bercerita tentang wala yuqbalu minha syafaah. Siapa yang memberi syafaat? Nabi, ya. Kemudian kitab mereka, kemudian malaikat juga boleh memberi syafaat. Allah cakap wala yuqbal. Allah tak terima. Mengapa pula tak terima? Pasal rupa-rupanya bila Allah bawakan kisah-kisah mereka ni Ustaz, bila dapat Nabi, mereka tak hargai Nabi. Masya-Allah. Bila dapat kitab, mereka tak hargai kitab. Dapat malaikat, dikutuk Jibril pula. Masya-Allah. Ya. Jadi ini perkara yang kita lihat bahawa ada perbezaan di situ dan disebabnya mengapa kita kalau baca Al-Quran ini kita kena ikut satu demi satu. Perkataan yang kita nak lihat pada hari ini adalah tala lam waw ataupun ya maksurah, maksudnya ialah mengikuti, membaca dan merenungkan erti serta. Dia ada serta Ustaz ya. Mengamalkan. Dia bukan sekadar baca dan baca lepas tu baca lagi dan baca, bukan. Tala ini dalam Al-Quran 63 kali disebut. Maksudnya ialah baca diikuti dengan faham, diikuti, kalau Asfahani menyatakan baca dan ikuti dengan perintah larangan yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang biasa kita cakap majlis tilawah peringkat antarabangsa tu Ustaz ya. Kalau ikut maksud asal di dalam Asfahani ataupun dalam Al-Quran ini, dia bukan sekadar baca saja. Alhamdulillah kita ada tilawah peringkat antarabangsa kebangsaan, tapi lepas baca itu tuan-tuan ikut Quran time ni faham. Kemudian kita kena berazam minta Allah untuk kita beramal dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Maka insya-Allah kalau kita buat perkara ini berdasarkan ayat 120 tadi, kita akan jadi orang yang sentiasa ataupun ayat 121 beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan orang-orang ini akan diberikan jadi wali Allah ya, berkawan dengan Allah dan juga dia mendapat pertolongan ya di mana tidak ada pertolongan lain. Masya-Allah. Inilah manfaat dan insya-Allah kita akan bersambung sebentar lagi My Quran Time, baca, faham, amal. Insya-Allah. Maksudnya yang kelima tu ya, maksudnya yang kita kena inilah tentang kisah Bani Israil.
Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kita dalam My Quran Time. Saya pasti sahabat-sahabat Al-Quran semuanya ada yang baru mungkin minum air seteguk dua, mungkin ada baru nak buka mushaf. Kita hari ini masih lagi di muka surat yang ke-19. Kita telah baca ayat yang ke-120 hingga ayat 123 tadi Ustaz ya. Dan kita juga banyak dah kita kongsi tadi, antaranya perkataan kita pada hari ini. Dan mungkin yang tanya, alamak saya terlopeh lah Ustaz, Tolopeh lah saya Ustaz, apa yang kalimah yang Ustaz kongsikan tadi. Jangan risau tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semuanya. Kenapa? Kerana sahabat-sahabat Al-Quran yang saya kasih semuanya dapat saksikan balik ataupun bergabung dengan kita dalam platform rasmi kita. Kita ada YouTube, kita ada Instagram, FB, kita ada Instagram. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran semua boleh subscribe dekat YouTube kita. Ataupun YouTube My Quran Time official, dan juga Facebook kita, Facebook sahabat ataupun sahabah Al-Quran My #Quran Time atau My #Quran Time, dan juga Instagram kita Ustaz. Apa dia Ustaz? Instagram kita My Quran Time official. Kalau Instagram Ustaz Fazrul Ismail. Ustaz Tarmizi, ya? Abdul Rahman. Ya, Tarmizi Abdul Rahman. Kalau guru kita seorang lagi, Ustaz Tirmizi Ali. Jadi bolehlah bergabung. Kadang-kadang ada nota yang saya sambil-sambil membuat kajian tu Ustaz ya. Saya letak je dekat Facebook. Ustaz masukkan ke situ, betul. Jadi mungkin kalau tuan-tuan ada kesempatan nanti bolehlah ya kita borak-borak. Ya, insya-Allah. Baik. Jadi jika tadi kita telah berkongsi tentang kalimah, sekarang ini jom kita tengok pula ulang kaji kita hari ini ataupun ilmu tajwid kita pada hari ini yang kita ingin kongsikan, iaitu masih lagi dalam kesalahan khafi ya, lahnul khafi ataupun kesalahan yang tersembunyi. Iaitulah yang kita ingin fokuskan. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semua, sila perhatikan ayat 122 yang saya bacakan tadi. Ayat 122 iaitulah pada kalimah Israel. Itu apa dia? Membaca nipis huruf ra pada tempat yang sepatutnya dibaca tebal. Baca nipis. Contoh kan, Ya Bani Israel. Contoh. Kan? Dia baca dia sepatutnya tebal. Itu kesalahan kecil. Ataupun satu lagi kalimah pada ayat 124. Ibrahim. Kan? Wa idzi batala Ibrahim. Jadi kita baca wa idzi batala Ibrahim. Tipis. Jadi itu termasuk dalam kesalahan yang kecil. Macam contoh kalimah razaqana ke razaqana kita baca. Kan, jadi kita menipiskan bunyi ataupun sebutan huruf ra tu sepatutnya tebal. Kalau banyak lagi perincian dalam huruf ra. Ini ra yang berbaris. Kalau ra yang sukun ataupun mati pula, kena tengok huruf sebelumnya. Contoh Tarmizi. Ra yang mati kan. Kita tengok sebelum huruf ra tu baris apa. Kalau baris atas ta, kena baca tebal sikit ra. Tarmizi. Maryam. Okey, boleh tak? Maryam contoh. Ya. Okey, so itulah perkongsian ilmu tajwid kita. Kalau Tirmizi tipislah. Tirmizi. Jadi kalau yang salahnya ialah macam mana? Macam mana Ustaz? Baca Tirmizi tapi cara salah macam mana? Cara salah baca tebal. Tirmizi salah. Subhanallah. Itu salah. Kalau saya pula baca tipis. Tipis tapi dia hanya kesalahan kecil lah. Maksudnya orang yang guru-guru tajwid dia pasal ini tipis ni ra awak ni. Maksudnya macam tu. Jadi itulah perkongsian tajwid kita insya-Allah. Contoh satu lagi satu lagi contoh. Ashrudi contoh. Okey. Contoh itu maksudnya kena baca tebal ke nipis? Kena tebal. Ashru bagi depan. Itu tuan penerbit kita lah. Kalau tipis je lain jadi ya. Tipis jadi lain. Ashrudi. Masya-Allah. Baik, terima kasih ucapkan kepada Ustaz Tarmizi berkongsi bacaan lahnul khafi. Tak besar kecil ya. Betul, tetapi masih lagi kita ingin jaga bacaan ini. Lantaran ini adalah hadiah ya. Hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita dah belajar tadi perkataan tala tadi. Sebab Ustaz kata ayat kita baca tadi haqqa tilawati. Haqqa tilawati. Betul-betul ya, dengan kita ikut bacaan yang sama seperti Nabi baca dan kemudian kita ikut apa yang Nabi sahabat faham dan ikut apa yang Nabi buat. Itu yang haqqa tilawati. Allah beritahu kepada kita ini adalah orang-orang yang menggunakan ilmu, tidak guna hawa nafsu. Kalau tidak nanti baca ikut hawa nafsu jadi bunyi Jawa apa sebagainya itu kita tak nak ya, kita tak nak. Dan insya-Allah kita doakan tuan-tuan yang bersungguh terus ya. Baik, kita nak meneruskan bacaan ayat 124 hingga 126.
kita kali ini kita sebenarnya nak melihat apakah yang ada dalam ayat ini, ya. Mari sama-sama kita lihat dahulu daripada ayat 124 Ustaz, ya. Baik, saya minta Ustaz baca ayat 124 dahulu, kerana dalam ayat ini ada perkara besar, kisah permulaan kisah baru. Betul, kisah ayahanda. Oh, subhanallah. Nabi Ibrahim. Ini menarik ni Ustaz. Ya. Menarik ayat 124 ni, dan sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, dan Ustaz Tuan Fazrul sendiri, saya kalau solat kan Ustaz, ya, saya kongsikan, saya sangat suka baca 1, 2, 3, 4 ayat ni. Ayat 124, 125, 126 dan 127. Oh, subhanallah. Ya. Suka sangat baca suka ayat ni. Ya? Suka nanti kita tengok maksudnya. Nanti Ustaz Fazrul akan sampaikan. Okay, baik. So, saya baca ayat 124 saja dulu Ustaz. 124 okay. dahulu. Saya baca murattal saja sebab ayat dia agak panjang saya. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Surah Al-Allahul Azim pada ayat 124 ini membawa permulaan kisah ayahanda bapa kepada orang-orang yang beriman, iaitu Nabi Ibrahim yang diangkat oleh Bani Israel. Mereka kata bahawa mereka juga daripada keturunan Nabi Ibrahim, tapi sebenarnya mereka hanya fokus kepada Israel sahaja. Ya, ini Nabi Yaqub, ayahnya Ishak, ayahnya datuknya adalah Ibrahim. Mereka hanya fokus kepada yang bahagian Israel saja, iaitu Yaqub. Tapi bahagian Ismail dia kata tak ada. Itu sebabnya mereka tidak puas hati bila wahyu akhir sampai kepada keturunan di bahagian Ismail, padahal dua-dua adalah anak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Jadi itulah sebabnya di sini kita memahami, kita nak berkenalan, ya, kita nak berkenalan dengan seorang pemimpin, ya. Kalau Ibrahim itu daripada bahasa Hebrew Ustaz, ya. Dia maksudnya tu maksudnya ayah. Kalau katakan, saya tengok sekejap nota saya, takut tersilap bahasa Hebrew saya hari ini. Ya. Kalau katakan istilahnya Rob itu adalah ketua. Kalau him ataupun ham itu maksudnya luas ataupun ramai. Jadi ayah ketua kepada ramai ataupun umat. Itu Ibrahim dalam bahasa Hebrew, ya. Dan itu diterangkan pada ayat 124 yang Ustaz baca tadi itu, ya. Isinya itu ya apa? Dan ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimah, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna, dia berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Kan isi maksudnya, pasal bahasa Hebrew Ibrahim, orang Arab di waktu Nabi tak tahu apa maksud Ibrahim ini. Orang Yahudi yang ada bahasa Hebrew, dia tahulah, Ibrahim ini adalah ayah kepada pemimpin umat, bukan hanya untuk Israel saja. Baru ni saya tengok kepada macam azan orang Yahudi dekat Israel, Ustaz, ya. Dia memang panggil orang Israel je. Dia khusus. Kalau kita hayya 'alas solah, hayya 'al falah kan. Dia panggil lebih kurang macam wahai orang Israel. Begitu. Untuk sembahyang juga dia azan juga. Dia ada azan ataupun dia punya panggilan pun, kan. Jadi nak ceritanya ini permulaan kita berkenalan dengan pemimpin yang bernama Ibrahim. Diberikan kalimat ini maksudnya beberapa perintah. Masya-Allah. Perintah untuk apa kalau kita tengok ceritanya? Satu, perintah untuk banyak, ya. Hancurkan berhala, hijrah daripada negeri, ya, kemudian sembelih Nabi Ismail, bina Kaabah, seru manusia untuk tunaikan haji. Semua perkara ini fa'atammahunna. Nabi Ibrahim buat dengan berjaya. Nabi Adam ada ujian, gagal, tapi lepas tu berjaya pasal dia bertaubat. Kemudian Bani Israel diuji, gagal. Nabi Ibrahim semua berjaya. Selepas ini namanya apa Ustaz? Kumpulan keempat namanya Bani Adam. Bani Adam kita lah, ya. Adakah kita nak jadi macam Nabi Adam ataupun Bani Israel ataupun macam Nabi Ibrahim?
Ya, kalau boleh kita nak jadi macam Nabi Adam ataupun Nabi Ibrahim. Iaitu Nabi Adam dia tersilap sikit tapi bertaubat, Allah angkat. Ya, Ustaz. Allah bantu. Ya, kita ada tersilap Ustaz ya, mungkin macam Ustaz mungkin kurang sikit lah. Saya banyak silap Jangan dalam hidup macam tu, ini. Ustaz. Jadi harapnya My Quran Jangan, Time Ustaz. ini Masya Allah. menebuslah Ustaz ya. Tak datang saya Ustaz. Ya. Ya, jadi paling kurang kita nak nombor 1 Nabi Adam ataupun Nabi Ibrahim. Tak nak macam Bani Israel. Pasal Bani Israel ni dia lebih kurang dia ambil teknologi iblis tadi tu. Bila diuji gagal kan, tak nak sujud, dia salahkan Tuhan pula. Engkau lah yang suruh aku sujud apa sebagainya kan. Dia salahkan cikgu. Allahu akbar. Kan? Dia salahkan cikgu. Jadi kita tidak mahu jadi orang begini. Jadi diteruskan pada ayat kalau kita tengok sebentar tadi ayat 124 ya. Nabi Ibrahim jadi pemimpin, linnasi imama. Jadi Nabi Ibrahim ni kalau setiap kali doa dia, kebanyakan doanya itu adalah dia bukan minta untuk diri sendiri. Ya, subhanallah. Untuk generasi akan datang. Masya-Allah, betul Ustaz. Mintanya apa? Qala wa min zurriyyati, Allah cakap boleh. Untuk zuriat kamu pun nanti akan jadi pemimpin, tapi syaratnya mereka ini tidak zalim. Kalau jadi penzalim, maka dia tidak akan jadi pemimpin daripada Nabi Ibrahim ini sendiri. Ya, maksudnya orang-orang yang mengikut Nabi Ibrahim. Jadi diteruskan seterusnya 125 itu bercakap tentang bait, ya, tentang membina Kaabah. Allahu akbar. Jadi membina Kaabah, rupa-rupanya salah satu ulama memberi komentar Ustaz ya, adalah institusi penting untuk membina generasi yang memimpin atas dasar hidayah daripada Allah. Allahu akbar. Ya, satu apa? Kita pergi ke umrah itu, ya, haji satu, amalan itu penting. Yang kedua ni yang pastinya ialah Kaabah lambang kepada kiblat, kepada solat kita. Selagi kita jaga solat, kita insya-Allah menjadi pemimpin untuk dunia. Ya, dan Nabi Ibrahim pada ayat 126 itu berdoa. Ya, doa kepada Allah, jadikan negeri ini aman, berikan dia punya orang-orangnya thamarat, pelbagai buah-buahan, fruits. Yes. Ya, macam-macam buah mangga. Itu buah baru Ustaz, mangga yang RM16 sekilo tu kan, dia punya isinya tu, insya-Allah. tapi Nabi Ibrahim doa hanya kepada orang yang beriman pada Allah dan hari akhir saja. Jadi Allah kata tak. Orang kafir pun tak beriman pun dapat juga di dunia, tetapi di akhirat nanti ataupun dia akan kena azab sampai ke hujung nanti. Jadi orang kufur tetap dapat rezeki. Nabi Ibrahim nak untuk orang beriman saja. Allah kata untuk semua. Yang kita doakan, kita boleh ambil pelajaran di sini, 3 perkara, 3 resolusi yang boleh kita ambil. Yang pertama, apa tuan-tuan, daripada halaman yang ke-19 ini, kita bercakap tentang ayat 120, resolusi kita ialah jangan sekali-kali kita mengikut kepada hawa nafsu, tetapi ikutlah kepada ilmu, ya. Kerana apa? Kerana orang Yahudi Nasrani ada ilmu tetapi dia tetap ikut hawa nafsu. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita ingin hidayah, kita mestilah selalu tilawah Al-Quran, ya, baca, kemudian bila baca mesti ada keinginan untuk faham dan diikuti dengan kita mengamalkan. Itu namanya tilawah, pelajaran ataupun perkataan tadi. Dan yang ketiganya, jadikan Nabi Ibrahim sebagai contoh pemimpin berjaya. Kalau boleh dalam hidup kita ini ada ujian, ya. Tapi sebenarnya bila Allah cakap wa izibtala itu maksudnya ada 2 maksud. Allah uji, tapi ibtila itu juga ustaznya sebenarnya adalah anugerah besar pada Allah, daripada Allah. Setiap kali Allah beri ujian pada tuan-tuan, sebenarnya Allah sedang menyiapkan hadiah besar. Bila kita ada COVID-19, ada hadiah besar, dan rupa-rupanya antara hadiah besarnya ustaz, My Quran Time. Allahu akbar. Ya, Subhanallah. tak disangka kita sampai dah muka surat 19. Betul, Ustaz. Kita doakan kita istiqamah terus bersama dengan Ustaz Tarmizi. Ya, insya-Allah Ustaz. Sebelum saya bacakan doa Ustaz, saya tertarik dengan sahabat Al-Quran kita Ustaz, yang saya saya sempat ambil snapshot komen beliau dalam FB sebelum ini, iaitu Puan Amanah Mamum. Menariknya yang saya sifatukan apa, kerana dia ucap masa live masa tu saya langsung alhamdulillah, syukur kepada Allah, saya dapat ikuti siaran langsung dari Germany. Masa tu yang beliau tengok pada jam 6.18 pagi. Mungkin di siaran langsung sebelum ni lah. Jadi subhanallah Ustaz, Al-Quran di mana-mana. Dan di awal tadi saya sebut kepada Ustaz, ketika saya sebelum baca tadi, saya suka sangat ayat ni Ustaz. Sebenarnya ada kisah Ustaz yang saya nak kongsikan juga dengan sahabat-sahabat Al-Quran semuanya. Kenapa saya suka sangat baca ayat ni? Sebab
ketika saya budak-budak dulu Ustaz, saya ingat masa saya darjah 3 macam itulah kan, saya darjah 3. Cikgu sekolah saya, sekolah rendah saya dulu, sekolah kebangsaan Bukit Tunggal Ustaz, di Kuala Nerus, Kuala Terengganu. Terengganu kita. Dia pilih saya Ustaz. Dia pilih saya untuk wakil sekolah. Baca ayat ni. Untuk wakil sekolah tilawah. Tapi masalahnya masa tu saya tak pandai baca Quran. Saya merangkak-rangkak Ustaz. Kemudian dapat ayat ni, kita nak musabaqah lagi seminggu Ustaz. Yang saya jadi ingat sangat, saya suka sangat sebab setiap petang saya akan mengadap mak saya. Mak, apa khabar? Saya akan mengadap mak saya Ustaz, menangis-nangis baca ni Ustaz. Saya baca dulu Ustaz macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idib tala sebab tak lancar Ustaz. Tak lancar. Ibrahim okeylah nama orang. Ibrahim Rabbuhu. Ini seminggu sebelum pertandingan. Seminggu sebelum Ustaz. Menangis Ustaz. Allah, menangis. Mak saya kadang dia cubit, kadang dia yalah. Tapi bila ingat balik kalaulah tak macam itu Ustaz. Oh ya. Allahu akbar. Inilah hadiah Allah Taala bagi pada kita. Hadiah Allah orang bagi hadiah tu dia berbeza hadiah. Contoh tuanku Agong bagi contohlah, yang di Pertuan Agong bagi Tamizi ini pen, Allah takkan guna Ustaz masuk dalam frame ke ataupun memang simpan ini pemberian ataupun tantangan kalau guna waktu khas je saja ataupun hadiah daripada Ustaz Fazrul bagi, guru kita bagi Allah. Tapi cuba kalau hadiah yang orang bagi kita tak hargai Ustaz. Itulah Al-Quran, hadiah daripada Rabbul Izzati. Dan bila Ustaz cakap tentang ayat ini tadi, sebenarnya salah satu daripada doa Nabi Ibrahim yang kita akan tengok nanti ialah tuan-tuan, ialah minta kalau boleh dibangkitkan Rasul tilawah Al-Quran. Dan itulah yang kita buat. Yang kita buat ini sebenarnya apa yang dibuat oleh Nabi. Nabi bukannya pakai idea sendiri, membawa idea kepada orang Mekah, Madinah, bukan. Nabi tilawahkan ayat itu. Ada yang musyrik Mekah pun boleh sampai sujud, menangis. Dan saya yakin tuan-tuan dalam My Quran Time ini dan pada masa akan datang pasti paling kurang sekali, paling kurang lah Ustaz ya. Ya Ustaz. Akan tergenang air mata sebenarnya. Pasal apa? Pasal ini bukan datang daripada manusia, ini hadiah daripada Yang Esa yang menghantar Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim ini pemimpin ulung. Dia kalau berdoa mesti doa pada generasi seterusnya. Bukti kabulnya doanya bila kita sebagai umat yang tak pernah jumpa Nabi Ibrahim, tak pernah kan, tetapi membaca dalam bahasa Arab. Mana ada buku yang paling banyak dibaca kecuali Al-Quran dalam bahasa original ini. Jadi kita doakan Ustaz agar Allah memberikan kita mampu untuk mencontohi Nabi Ibrahim. Jangan jadi macam Bani Israel yang asyik nak menyakitkan hati Nabi Musa kalau kita ni nak menyakitkan hati Nabi Muhammad, walaupun Nabi dah tak ada wafat, tetapi jika Nabi ada bila Allah bercakap tentang anta itu maksudnya kita kena ambil Allah bercakap dengan kita. Sila Ustaz kita berdoa. Baik Ustaz. Jadi saya nak ucap terima kasihlah Ustaz kepada ibu saya Sri Fatimah binti Haji Abu Bakar yang ajarkan Al-Quran pada saya, dan juga ayah saya lah Abdul Rahman Saleh yang mengajarkan saya. Hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, ampunkan dosa kami ya Allah, ampunkan dosa ibu dan ayah kami ya Allah. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka kasih kepada kami ya Allah sejak kami kecil lagi ya Allah. Lanjutkan usia mereka, kurnia kesihatan buat mereka, kurnia kekuatan buat mereka untuk terus beribadah kepadamu ya Allah.
Ya Allah, Ya Rahman wa Ya Rahim. Banyaknya nikmat kurniaan-Mu kepada kami, Ya Allah. Jika kami ingin menghitungnya, nescaya tidak terhitung oleh kami, Ya Allah. Banyaknya nikmat-Mu buat kami, mudah-mudahan menjadikan kami hamba-hamba-Mu yang senantiasa bersujud syukur kepadamu atas nikmat-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, jadikan lidah kami lidah yang fasih membaca kalam-Mu Al-Quran. Mata kami mata yang suka membaca ayat-ayat-Mu Al-Quran. Telinga kami telinga yang senantiasa dihiburkan dengan ayat-ayat lantunan Al-Quran. Ya Allah, jadikan tangan kami tangan yang senantiasa sibuk membelek lembaran mushaf Al-Quran. Hati kami, Ya Allah, hati kami, Ya Rahman, hati kami, Ya Rahim, dibaluti oleh kalam-Mu Al-Quran. Kurnia kekuatan buat kami untuk mengamalkannya, Ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما والحمد لله رب العالمين. تقبل الله minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah memberikan memakbulkan doa yang kita baca sebentar tadi menjadi ahlul Quran Ustaz ya. Agar kita sentiasa melaksanakan apa yang Allah nyatakan dalam ayat 121 sebentar tadi, allazina atainahumul kitab. Allah berbangga memberikan hadiah kepada kita ya, yatlunahu haqqa tilawatih, kerana kita sentiasa tilawah dengan sebenar-benar tilawah yang kita dah belajar sebentar tadi, agar kita tidak jadi orang yang rugi. Dan inilah yang kita ingin sebarkan, yang kita ingin kongsikan. Hadiah ini Ustaz ya, kalau ada orang kata saya ni tak dapat hadiah lah ya, kalau dapat saja baca Al-Quran, inilah hadiah paling hebat. Kita nak sebarkan mushaf yang ada dalam kempen wakaf untuk ummah sebagai satu usaha di mana kita nakkan kalau boleh ramai boleh memegang, boleh menatap Al-Quran, boleh membaca terjemahan, faham sedikit, rujuk kepada YouTube My Quran Time Official, tengok episod-episod bagi setiap halaman, agar hadiah ini akan mencerahkan alam ini, mencerahkan bumi Malaysia ini, dan kita akan terkejut ya. Tetapi yang pastinya ini janji Allah, Allah akan memberi pertolongan ya kepada orang yang sentiasa memegang kepada tali Allah, kepada Al-Quran. Dan kita tadi sudah pun berkongsi tentang sahabat Al-Quran Ustaz ya sebentar tadi. Moga-moga tuan-tuan terus istiqamah. Betul Ustaz. Kita bersama dan insya-Allah kita akan mengikuti siaran ulangan pada jam 5 petang. Kita perlahan-lahan 5 petang, 10 malam dan juga 6 pagi. Tuan-tuan boleh ikuti ya, baca bersama, dan yang pastinya kita selepas ini kita akan ulang balik ayat 19 ini ataupun halaman 19 agar tuan-tuan anchorkan. Katakan ayat 120 itu kita tahu dah bahawa sebenarnya mestilah saya ini ikut ain. Dah ada satu perkataan kita pegang. Ayat 121 yatlunahu, tuan-tuan dah tahu maksudnya. Ayat 123 tuan-tuan dah tahu dah, ataupun ayat 122 itu ya Bani Israel, ingatlah nikmatmu. Betul, ya. Ayat 124 23 mestilah kita ini bertakwa kepada Allah, dan seterusnya tadi perkataan Ibrahim pada ayat 124 bercakap tentang imam, maksudnya pemimpin. Paling kurang 1-2 poin ketika membaca bersama Ustaz Tarmizi agar kita terus pegang ayat ini hingga ke akhir hayat. Berjumpa lagi kita dalam hari esok insya-Allah ya. Muka surat 20 insya-Allah ya. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. قل إن هدى الله هو الهدى
ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير صدق الله العظيم